Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nadia Abbas, bernama metrik 278286. Kumpulan kami akan membahaskan topik personaliti pasangan dan analisis Taylor Johnson di bawah topik perkahwinan. Perkahwinan. Perkahwinan dalam Islam merupakan suatu akad yang ditetapkan atau diluluskan oleh syarak. Ianya bertujuan untuk membolehkan suami isteri melakukan persetubuhan dan menikmati kasih sayang dalam membina rumah tangga yang bahagia. Perkahwinan memerlukan lelaki dan wanita untuk disatukan. Namun, adakah kita sudah mengenali personaliti dan kepribadian pasangan kita dengan betul? Semasa bercinta, setiap pasangan kekasih biasanya akan mempamerkan sikap dan personaliti yang sangat ideal. Masing-masing menyembunyikan kelemahan diri supaya dapat menambat hati pasangan. Apabila sudah berkahwin, barulah segala rahsia serta kelemahan diri terbongkar. Ketika itu, berlakulah kesalahfahaman, pergaduhan yang boleh menyebabkan berlakunya penceraian. Hai dan Assalamualaikum. Saya ialah Nur Hidayah Ali binti Sapuan dan bernombor metrik 278494. Personaliti atau kepribadian merupakan satu cabang psikologi yang mengkaji kepribadian dan proses individu lain yang menjadikan kita sebagai seorang manusia. Apakah itu personaliti? Dalam psikologi, personaliti dapat ditakdirkan sebagai himpunan pola emosi, pemikiran dan perlakuan yang unik untuk seseorang dan kekal dengan masa. Personaliti juga berkait rapat dengan tindak tanduk seseorang yang ingin menzahirkan ciri-ciri kawalan emosi dan pemikiran. Personaliti sememangnya memainkan peranan penting seseorang dari sudut pandangan luaran dan juga dalaman bagi menjelaskan rupa diri seseorang dan pasangan beliau. Personaliti yang pertama ialah sifat keterbukaan. Setiap individu sememangnya mengidamkan seorang pasangan yang mempunyai sikap keterbukaan. Hal ini kerana individu yang memiliki sikap terbuka akan lebih cenderung untuk menerima teguran, nasihat atau pendapat yang diutarakan daripada pasangan. Secara tidak langsung, hubungan yang sihat dan harmonis dapat dilahirkan dalam rumah tangga sekaligus dapat mencegah risiko pertengkaran di dalam rumah tangga. Personaliti seterusnya ialah mempunyai kesedaran. Kesedaran sememangnya personaliti yang paling ditekankan oleh setiap individu yang mahu mendirikan rumah tangga. Contoh-contoh kesedaran yang boleh dimainkan oleh pasangan ialah kesedaran bagi pihak suami dalam meringankan beban isteri. Misalnya, suami dapat membantu isteri dalam menguruskan rumah tangga dan anak-anak. Sedangkan, isteri pula harus sentiasa sedar dan peka terhadap masalah suami, terutamanya berkaitan keuangan. Misalnya, isteri dapat meringankan beban suami dengan cara berkongsi pendapatan ataupun menabung bagi sama-sama melunaskan komitmen rumah tangga. Personaliti yang ketiga ialah sifat suka bergaul. Sifat suka bergaul adalah elemen penting dalam memilih pasangan. Hal ini bukan sahaja mampu memberi kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga, malah mampu menjamin hubungan baik antara pasangan dengan keluarga mertua. Sikap kekok dan suka menyendiri sememangnya harus dielakkan kerana mampu menyinggung perasaan mertua dan sanak saudara sehingga akhirnya boleh menimbulkan salah faham dan konflik antara pasangan yang dipilih dengan keluarga individu tersebut.
terakhir sekali, personaliti yang perlu dielakkan oleh individu yang berkeinginan untuk berumah tangga ialah daripada memiliki pasangan yang mempunyai masalah tekanan emosi. Contohnya seperti panas baran, cemburu buta dan tekanan perasaan. Hal ini bukan sahaja tidak menyenangkan semua individu yang berumah tangga, namun mampu membawa kepada kemudaratan terhadap diri individu sekaligus mampu menjejaskan kebahagiaan dan hubungan antara pasangan. Hal ini juga turut mampu menyebabkan kepada keretakan rumah tangga terhadap pasangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atikah binti Muhammad Suharotsi, bernombor metrik 278037. Personaliti seterusnya ialah personaliti kesepakatan atau senang mencapai persetujuan. Di alam perkahwinan, pasangan suami isteri perlu mempunyai sifat kesepakatan yang tinggi. Hal ini kerana mereka yang mempunyai personaliti ini akan lebih menghargai perhubungan yang dibina. Lazimnya, orang yang mempunyai nilai yang tinggi dalam ciri ini bersifat keprimanusiaan, peramah, suka menolong dan sanggup berkompromi dengan orang lain. Sebagai contohnya, sebagai suami isteri perlulah berkongsi segala hal dan berbincang bersama-sama agar mendapat persetujuan dan kesepakatan dalam hubungan. Sebagai perkara asas, contohnya, mereka perlu berbincang tentang tempat tinggal selepas bernikah. Hal ini perlu mendapat kesepakatan yang tinggi agar di masa depan tiada timbulnya isu tentang tempat tinggal antara pasangan. Intihannya, perwatakan memainkan peranan yang penting dalam membentuk personaliti individu. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa perwatakan dapat memperkukuhkan lagi persepsi seseorang terhadap individu lain. Tambahan pula, melalui personaliti ini juga kita dapat mengenal pasti kelebihan atau bakat yang dimiliki oleh pasangan kita. Lebih jelas lagi, jika bumi berbukit sahaja, tentulah tidak indah. Perlu ada lembah, sungai, laut, padang pasir, rumput, hutan belantara dan sebagainya. Bayangkan jika manusia itu lelaki atau perempuan sahaja di atas muka bumi ini, tentulah sunyi dan jemu serta tidak bercambah keturunan manusia. Suami-suami, seorang isteri memberikan nasihat kepada kita, itu ada hadiah terbesar. Isteri-isteri, kalau suami menasihati anda, sebenarnya suami sedang memberikan hadiah yang paling besar kepada kita. Sebab ada orang nampak hadiah ni adalah motor, jam, barang emas, duit, tanah. Assalamualaikum, nama saya Nuzufar Hanis binti Zulkifli, nombor metrik saya 279359. Itu analisis Taylor Johnson. Analisis Taylor Johnson ini dikembangkan oleh Roswell H. Johnson. Beliau merupakan sebagai pengarah di American Institute of Family Relation di Los Angeles. Analisis ini diterbitkan pada tahun 1941. Analisis Taylor Johnson digunakan secara meluas dalam kaunseling perkahwinan. Analisis ini digunakan untuk pasangan lelaki atau wanita yang mencari kaunseling untuk masalah peribadi. 9 sifat peribadi berdasarkan analisis Taylor Johnson. Gementar berbanding tenang, kemurungan berbanding riang, aktif sosial berbanding pendiam, impulsif berbanding pemalu, simpati berbanding tidak peduli, subjektif berbanding objektif, dominan berbanding penurut, bermusuhan berbanding toleransi, berdisiplin berbanding impulsif. Sifat peribadi yang pertama, gementar berbanding tenang. Orang yang gementar ini dikatakan mudah berasa gugup atau suka menumpukan perhatian dan sering merasa gelisah. Mereka cenderung untuk menggunakan makanan atau minuman seperti alkohol untuk tetap tenang. Manakala orang yang tenang mudah mengawal emosi dalam kebanyakan situasi. Mereka dapat hidup dengan berterusan dengan menerima segala apa yang mereka dapat. Sifat pribadi kedua, kemurungan berbanding riang. Orang yang kemurungan ini merasa kecewa dan kosong dalam kehidupan.
Mereka juga berfikiran negatif menganggap mereka ini tidak dihargai atau tidak penting. Manakala orang yang riang pula, mereka berasa layak untuk meneruskan kehidupan walaupun mereka gagal. Mereka percaya akan ada keajaiban di masa depan. Ketiga, etis sosial berbanding pendiam. Orang yang etis sosial ini dikatakan mudah berkomunikasi atau berhubung dengan orang lain. Mereka sering melibatkan diri dalam aktiviti sosial dan mereka juga suka mencuba perkara yang baru. Manakala orang yang pendiam ini lebih suka bersendirian dan tidak suka bergaul dengan orang lain. Mereka tidak menyukai aktiviti sosial dan berhadapan dengan orang lain. Keempat, orang yang impulsif berbanding orang yang pemalu. Orang yang impulsif ini mudah meluahkan perasaan dengan orang lain. Mereka dikatakan mudah mesra dengan orang sekeliling dan dianggap peramah. Manakala orang yang pemalu suka meluahkan masalah kepada orang lain. Mereka lebih suka memendam dan tidak selesa berkongsi dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Nur Safi Hazikah binti Raja Ismail, bernombor metrik 279371. Saya akan meneruskan pembentangan kawan saya tentang sifat peribadi dalam analisis Taylor Johnson yang kelima hingga ke-9. Sifat peribadi yang kelima iaitu sifat bersimpati berbanding tidak simpati. Orang yang bersimpati peka terhadap keperluan dan perasaan orang lain. Mereka mempunyai belas kasihan kepada orang yang lebih lemah atau kurang bernasib baik. Orang yang tidak simpati pula ialah mereka yang bersikap tidak peduli, tidak sensitif dan tidak berperasaan. Individu seperti ini kurang empati dan tidak berupaya untuk menempatkan diri mereka dalam situasi orang lain yang berada dalam kesusahan. Sifat yang keenam ialah sifat subjektif berbanding objektif. Subjektif ditarifkan sebagai mereka yang emosional, mementingkan diri sendiri dan berfikiran tidak rasional. Objektif pula ialah mereka yang berfikir secara adil, wajar dan rasional. Oleh itu, orang yang objektif mampu membuat keputusan yang lebih baik berbanding mereka yang subjektif. Sifat yang ketujuh ialah sifat dominan berbanding penurut. Dominan didefinisikan sebagai yakin, tegas dan berdaya saing. Mereka mampu menjadi pemimpin yang baik. Manakala orang yang penurut lebih bersifat pasif, patuh dan kurang keyakinan diri. Orang-orang ini jarang bersikap tegas untuk mengelakkan diri dari konflik dan berusaha menyenangkan orang lain. Sifat yang ke-8 ialah suka bermusuhan berbanding toleransi. Orang yang suka bermusuh ini kurang sabar dan cepat marah. Mereka suka mengkritik diri sendiri dan orang lain sehingga tercetusnya pergaduhan. Orang yang bersifat toleransi pula menghormati orang lain dan lebih bersabar dengan kerenah orang lain dan juga mudah menerima pandangan orang lain. Sifat yang ke-9 ialah sifat disiplin berbanding impulsif. Orang yang berdisiplin mempunyai pemikiran yang sihat yang mampu mengawal tindakan dan emosi mereka. Mereka biasanya hidup secara teratur dan tahu matlamat yang ingin dicapai. Mereka selalunya membuat perancangan terlebih dahulu dan berfikir sebelum bertindak. Berbeza dengan orang yang impulsif yang sering membuat keputusan secara terburu-buru dan tidak memikirkan akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Hal ini menyebabkan mereka sentiasa berada dalam masalah dan sukar untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi. Personaliti pasangan amat penting bagi menjamin rumah tangga yang bahagia. Mengenali, memahami dan mengetahui merupakan aspek yang penting yang mesti dilakukan oleh setiap pasangan sebelum memasuki alam perkahwinan. Kesannya, kita dapat mengeratkan lagi kasih sayang dalam keluarga dan memberi sinar kebahagiaan dalam rumah tangga.